Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita menyambung kembali kelas kita yang telah pun kita uh, belajar dalam tajuk berkaitan dengan pengoksidan dan penurunan redox, dan kita akan menyambung kembali pada kali ini satu tajuk yang mudah, iaitu bagaimana cara kita nak menghitung nombor pengoksidan unsur, ya. Okey, nombor pengoksidan unsur ini ada kalanya kita boleh tahu melalui cas masing-masing, ya. Contohnya kalau unsur-unsur yang kita dah biasa lah. Contoh macam hidrogen, jadi nombor oksidannya adalah plus 1, ya, positif 1, klorin negatif 1, ya, oksigen negatif 2. Okey, itu memang kita dah biasa, ya, sebab nombor pengoksidan ini biasanya sama dengan cas pada setiap unsur tu lah, ya. Jadi itu yang mudahnya. Tapi ada kalanya unsur-unsur ni kita terpaksa kira nombor oksidaan dia kerana kita tak tahu berapakah nombor oksidaan dia, ya. Jadi ini untuk tajuk kita kali ini. Jadi kita ada dua contoh di sini untuk sama-sama kita perhati. Okey, jadi contoh ni juga terdapat dalam modul master kimia kita tingkatan 5, boleh rujuk, ya. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita nak kira nombor pengoksidaan sulfur, ya. Sulfur dalam SO4 negatif 2. Okey. Kita nak kira nombor pengoksidaan sulfur, okey, sulfur dalam ion sulfat SO4 negatif 2. Okey. Okey, caranya mudah saja. Okey, jadi sulfur ni kita tak tahu nombor pengoksidaannya, kita letakkan X. Kemudian kita tambah dengan unsur yang berikutnya. Kita ada S, kemudian kita ada unsur O, ya, tambah. Okey, O ni kita ada 4, ya. SO4. So O ni ada 4, so 4 darab dengan cas bagi oksigen, nombor pengoksidan oksigen. Okey. Jadi nombor pengoksidan oksigen ni adalah cas dia lah. Okey. Biasanya oksigen ni negatif 2. Okey, 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 2. Okey, negatif 2 ni apa dia? Negatif 2 ni ialah jumlah cas keseluruhan untuk ion sulfat ni. Okey. Kita ambil kat mana negatif 2 ni? Kita tengok kepada formula SO4 tadi. Kita dapati di sana ada casnya negatif 2. Jadi sama dengan cas keseluruhan. Okey. Okey, cas keseluruhan untuk ion ni ialah negatif 2. Jadi kita tulis sama dengan negatif 2. Okey, kemudian kita kira lah macam biasa, matematik mudah je. Kita akan dapat nanti nombor pengoksidaan sulfur yang kita ganti X tadi ialah positif 6. Okey, ya. Untuk nombor pengoksidaan kita mesti tulis sama ada positif atau negatif, ya. Positif, negatif atau kosong. Okey, itu je, ya. Sama ada positif, sama ada kosong, sama ada negatif. Kita tak boleh tulis 6, salah, ya. Tulis positif 6. Okey. Kita juga tak boleh tulis 6 positif. Dia mesti tulis positif dulu, ya. Negatif 2. 2 negatif salah. Yang betulnya negatif 2, ya. Negatif 1. Positif 1. Contoh, ya. Jadi jawapan kita di sini ialah nombor pengoksidan sulfur dalam sulfat ini ialah positif 6. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang kedua, satu lagi contoh, ya. Kita nak hitung nombor pengoksidan kromium Cr dalam, ya, sebatian kalium dikromat 6, ya, K2Cr2O7, ya, kalium dikromat 6. So kita nak kira nombor pengoksidan untuk kromium, ya. Okey. Jadi macam biasa kita letakkan yang kita nak kira sebagai X. Okey. Kita ada 2K, ya, 2K bermakna 2 darab nombor pengoksidan K, cas kalium. Kalium ni biasa positif 1, ya. Okey. Tambah dengan kromium tu ada 2. So 2X. Kita tak tahu casnya berapa, nombor oksidannya berapa, 2X. Tambah dengan oksigen tu ada 7. Okey, 7 darab dengan nombor cas bagi oksigen. Okey, cas bagi oksigen yang negatif 2. So 7 darab negatif 2 sama dengan tengok di sini, ya, sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab, ya, sebatan ni tak ada cas. Okey, kalau contoh satu tadi dia ada cas keseluruhan. Yang ini dia tak ada cas. Okey. Cas tu nanti kalau ada dia akan letak, dia akan tulis bagaimana contoh yang pertama tadi, kan. Okey, bila dia tak ada cas,
dia sama dengan kosong, ya. Jadi kita kira macam biasa, kita akan dapat nanti X sama dengan positif 6, ya. Jadi sebab itulah kita panggil dia kalium dikromat 6, ya. Dikromat 6. 6 tu merujuk kepada nombor oksidan bagi kromium. Okey, ini sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Jadi pelajar-pelajar boleh terus, ya, melengkapkan latihan dalam modul master kimia kita pada muka surat 64. Okey, itu mudah je. Kemudian, ya, kita juga kalau boleh lah, kita juga, ya, kena tahu, kena kenal ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang paling biasa. Ya. Jadi yang ini yang paling biasa. Kita boleh hafal aja mudahnya. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang paling biasa. Okey. Jadi untuk ejen yang pertama ni kita tengok ejen pengoksidaan. Okey, ada 4 yang paling biasa. Iaitu yang pertama ialah klorin Cl2, yang kedua ialah bromin Br2, yang ketiga ialah kalium manganat 7 berasid, dan yang keempat ialah kalium dikromat 6 berasid. Okey. Jadi ini 4 yang paling biasa, ya, bermakna ada banyak lagi sebenarnya. Ini yang pelajar wajib tahu. Pelajar wajib tahu ada 4 ni. Tapi tak semesti 4 ni, ya. Ini yang biasa, paling biasa untuk ejen pengoksidaan. Kemudian untuk ejen penurunan yang biasa juga, yang pelajar kena tahu juga, itu yang pertamanya ialah logam-logam elektropositif. Yang duduk di atas dalam siri elektrokimia seperti magnesium, zinc dan lain-lain, ya. Logam yang di atas dalam siri elektrokimia, ya. Jadi kalau yang paling atas tu kita ada kalium, natrium, biasa kita tak ambil lah sebab logam tu terlalu reaktif, ya. Yang agak bawah sikit, ya. Jadi bawah pada natrium, kalium itulah, ya. Contoh macam magnesium, zinc. Okey, ini adalah ejen penurunan yang biasa. Kemudian ejen penurunan juga ialah ion ferrum 2, ya, ion ferrum 2. Kemudian yang ketiga ialah ion iodida, ya, ion iodida, I-. Okey. Jadi yang ini antara contoh ejen penurunan yang paling biasa. Jadi sekurang-kurangnya pelajar tahulah, ya, 4 ejen pengoksidaan dan 3 ejen penurunan yang paling biasa ni, supaya nanti senang kita nak selesaikan, ya, masalah dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan. Okey. Jadi ada latihan di sana, ya, pelajar-pelajar boleh, ya, lengkapkan latihan itu, ya, supaya kita lebih mahir untuk kita menentukan, ya, bahan yang dioksida, bahan yang diturunkan, ejen pengoksida dan penurunan. InsyaAllah. Sekian.